Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Borak Sejarah bersama saya Cikgu Batia Syukur untuk kita melihat tajuk seterusnya iaitu 7.3 di dalam bab 7 Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Okey pelajar. Macam cikgu cakap awal tadi bahawa kadang-kadang masalah timbul tu benda kecil. Tapi berjadi besar kerana apa? Kerana salah faham. Kerana masalah komunikasi. A kata lain, B faham lain. B minta lain, A kasih lain. Jadi kadang bila salah komunikasi, sikap prejudis tu memang dah ada. Sikap bengkak, tak berkenan tu memang dah ada. Kemudian komunikasi tak berkesan. Ini yang timbul masalah. Kadang-kadang kita dalam family pun, kita dalam kelas dengan kawan-kawan pun, yang memang rapat, yang memang faham bahasa kan semuanya, pun kadang timbul masalah kerana kita salah komunikasi. Apatah lagi kalau kita lihat antara kita yang berbilang kaum ni. Okey, cikgu suka nak ambil contoh negara jiran lah. Negara jiran. Benda yang baik ni kita tak ada masalah untuk kita contoh. Kita lihat Indonesia. Cikgu banyak kali pergi Indonesia. Sekiranya kita bercakap dengan orang di Indonesia, cikgu tidak pernah jumpa individu yang tidak boleh bertutur bahasa Indonesia dengan baik. Tak kiralah orang itu bangsa apa, Jawa ke, Bugis ke, Melayu ke, pulau-pulau Maluku ke, dan apa sajalah, Cina ke, semua boleh berbahasa Indonesia dengan baik. Dan kalau kita dengarlah di TV ke, dengar bercakap di telefon, kita tidak boleh nak membezakan sama ada dia ni keturunan apa. Kerana semuanya boleh berbahasa Indonesia dengan sangat-sangat baik. Tetapi di negara kita, kalau kita bercakap di telefon, kita boleh tahu dah. Dengar suara kita dah tahu dah kaum apa. Kalau mereka bercakap dalam bahasa Melayu. Kenapa? Slang bahasa ibunda itu sangat kuat. Bermaksud penguasaan terhadap bahasa Melayu ni lemah. Jadi bagaimana negara kita nak bergerak ke hadapan kalau masalah asas ni komunikasi kita menghadapi masalah. So anda sebagai seorang pelajar, anda mesti menguasai bahasa Melayu. Kerana dia adalah bahasa perpaduan dan bahasa ilmu. Okeylah, mungkin bahasa ilmu, banyaklah ilmu-ilmu lain lah. Bahasa Inggeris pun sangat penting. Saya tidak menafikan. Tetapi bahasa Melayu ni sangat penting untuk bahasa perpaduan. Tapi masing-masing sekarang ego. Tidak menghormati bahasa Melayu. Kita tengok papan tanda berbagai-bagai. Komunikasi berbagai-bagai. Kan? Kenapa? Kerana kita tidak saling menghormati. Tidak saling menghormati, tiada rasa kekitaan. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menguasai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan apa? Bahasa Melayu. Okey? Kita kata orang bolehlah, bukan bermaksud kita nak kukuh penguasaan bahasa Melayu, kita harus lemah penguasaan bahasa lain. Tidak. Bahasa-bahasa lain itu penting. Jadi dalam bab ini, anda perlu lihat Akta Bahasa Kebangsaan, bahasa rasmi pentadbiran, apa peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kita. Kemudian UKM, apa sejarah penubuhan UKM. Kemudian peranan Dewan Bahasa dan Pustaka bagi memartabatkan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni bukan untuk orang Melayu. Kalau kita ada rasa bahasa Melayu ni untuk orang Melayu, kita belajar bahasa Melayu ni untuk mengangkat orang Melayu, itu bodoh. Kita belajar bahasa Melayu untuk kita sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara. Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban perlu belajar, perlu menguasai bahasa Melayu. Kerana itulah bahasa perpaduan. Tanda kita rakyat Malaysia. Apa tanda kita rakyat Malaysia? Kalau kita tak pandai bahasa Melayu. Fikirkan.